Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala. Menghayati kalimat Al-Mu'minin yang ke-24, Surah An-Nisa ayat 144. Orang mukmin menjadikan orang beriman itu sebagai pembantu. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang beriman, sekalipun jangan kamu ambil orang-orang kafir teman rapat dengan meninggalkan orang mukmin. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang nyata untuk Allah menyiksa kamu? Jadi ayat ini adalah bimbingan Allah Ta'ala kepada orang beriman. Jangan ambil orang kafir. Kafir yang macam mana? Sudah pasti kafir harbi, yang menentang Allah, menentang Rasulullah, menentang Islam, menentang Quran. Atas sikit Allah Ta'ala bimbing orang beriman pula di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya. Orang beriman, jangan kamu ambil Yahudi, Nasrani. Kata lagi, yang paling dekat dengan kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu. Wahai orang beriman, jangan kamu ambil. Siapa dia? Aba'ukum wa ikhwanukum, bapak-bapak kamu atau saudara mara kamu. Awliya'a, sebagai pembantu, pembimbing atau siapa saja. Anis tahabbul kufra 'alal iman, mereka yang mencintai kufur berbanding dengan iman. Dan inilah ayat politik dalam Islam. Kalau tuan ni memang ayat politik Islam ni. Pilih pemimpin ni politik lah. Bila tuan-tuan pilih pemimpin? 5 tahun sekali. Satu guru takut pada guru besar takut pada pengarah pelajaran negeri. Pengarah pelajaran negeri takut pada ketua pengarah. Ketua pengarah takut pada menteri. Menteri takut Perdana Menteri. Perdana Menteri takut isteri. Kan, tuan-tuan, itu sutera. Apa kau sini lah? Perdana Menteri takut kat tuan-tuan lah. 5 tahun sekali nak pergi Makkah ni. Apa tanda dia takut? Esok dia turun minyak sekupang. Ni dia naik 2 kupang. Turun sekupang. Dekat nak Penang, besok dia turun sekupang. Melayu dengar turun sekupang. Katanya. Kena tipu lagi Melayu. Tak bila kena tipu, tak bila aku tak tahu. Naik 2 kupang, turun je sekupang. Seronok-onok. Bukan ni tuan-tuan atas siapa-siapa. Ini adalah ayat yang membimbing orang yang benar-benar beriman agar tidak mengambil orang kafir sebagai awliya. Jadi kalau dijelaskan dalam Quran berkaitan dengan pemimpin, inilah bimbingan Quran. Dan inilah bimbingan yang benar dalam konteks kehidupan orang beriman. Itu sebab tazkirah ni kena buat. Orang yang dah faham, dia tak lantik dah. Jangan yang kafir yang tak nak Islam, dia tak lantik dah. Yang tak nak Quran, dia tak lantik. Itu sebab waktu dia tak bagi. Kalau dia bagi tazkirah lah, habislah kedah. Semua masjid 30 malam saya dah ngajar, kata.
Masjid Jambu pun aku boleh mengaji. Mampu dia. Pasal orang yang faham takkan nanti dia pun dah. Saya pergi ke kampung, satu kampung, malu nak sebut kampung. Saya datang duduk. Kemudian waktu maghrib tu ada lima orang. Tok Imam seorang, Tok Bilal seorang, Tok Siap seorang. Betul-betul maghrib tu lah. Betul-betul kira jatuh kawasan masjid yang nanti lah. Pegawai masjid. Lepas tu, mari Isyak, ulah tinggi 4. Bila ulah tak ada, tinggal Tok Imam dengan Tok Siap. Tok Siap ni mau jual dia pasal nak tutup masjid. Kalau masjid dah tutup beliau, tak bila pun royuk dah gemar. Apa kau jeyuk sini dia tanya. Awak Tok Siap. Orang patutlah ada. Dia bersenyum. Tak. Kita ni kalau dah tak ikat diri dengan tazkirah, tidak ikat diri dengan solat berjemaah, dia jauh dari Islam. Tengok ya, tak ada sensitiviti dengan agama tu. Satu sahabat Nabi nama Sa'labah. Miskin. Tapi bila berjemaah di masjid Nabi, dia selalu masbuk. Dan diberi alasan kepada Nabi bahawa dia miskin. Padahal banyak kawan lain yang miskin. Bilal miskin tapi on time. Abdullah bin Mas'ud miskin tapi adil. Abu Zar miskin on time. Tapi Sa'labah yang miskin ni beri alasan kepada Nabi, aku miskin, tak ada kain di rumahku. Bila azan jadi masjid engkau ya Rasulullah, segera isteriku di rumah semayang, lepas dia semayang aku pun ambil kain datang ke masjid engkau ni. Itu sebab aku lambat ya Rasulullah, doakan aku kaya. Nabi tak tahu doa lah, pasal Nabi nak tengok macam mana kamu mengatasi miskin. Sebab yang lain miskin boleh on time, pasal kau miskin tak boleh on time. Udah itu je alasannya Nabi doa lah jadi kaya. Bila kaya, sepasang kambing ni bela, biar dia sudah pindah satu tempat. Bela lagi, biar lagi, pindah lagi sekali. Turun ayat khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruha. Ambil reti mereka untuk bersihkan. Nabi hantar utusan pergi Sa'labah. Ambil beberapa ekor dari Sa'labah, kata Nabi pada utusan. Sa'labah ni oleh kerana dah lama tak datang majlis tazkirah Nabi, solat berjemaah Nabi pun jangan datang. Jauh, sibuk dengan kambing-kambing. Dia kata apa pada utusan tu? Kamu cari dulu yang lain. Pasal apa? Tak ada dah sensitivity. Jadi kita jangan terbaik. Kalau dah tinggi majlis tazkirah ni, sekurang-kurangnya dah paling sibuk satu hari tu, maghrib isyak tu kau duduk dalam masjid. Datang tidur pun tak apa. Tidur dalam taman syurga, bukan main-main. Tidur dalam majlis ilmu macam ni, kalau tidur lah, tidur dalam taman syurga, dia berkata. Jelas wujud dua perbezaan kepentingan yang sangat kental, iaitu antara kepatuhan kepada segala jenis kepatuhan kepada Allah dengan kepatuhan terhadap nafsu. Ambil orang kafir, mana kepatuhan kepada nafsu. Meninggalkan orang beriman, kepatuhan kepada nafsu. Meninggalkan orang beriman, kepatuhan kepada nafsu. Meninggal. Tanda orang beriman jadi penasihat. Nanti susah, nak kena semayang, nak kena macam-macam. Apa nasihat EPCO worldwide kepada Najib Tun Razak? Mister, dia panggil Mister je. Dia bukan Datuk Seri, Mister Najib. Don't forget, maghrib, you have kuliah maghrib. Ada ke kau itu? Tak ada. Ada istilah kuliah maghrib pada Yahudi? Tak ada.
don't forget, wear tie. Katanya, jangan lupa pakai tie itu. Tie warna apa? Ini penampilan. Katalah penasihat. Kalau baju warna ini tie warna apa? Kita aku pun beri nasihat. Jelas bahawa apabila satu perkara yang melibatkan agama, maka rujukannya mesti kembali kepada Al-Quran, termasuk memilih pemimpin. Aulia ni dalam Quran cukup banyak disebut oleh Allah Ta'ala. Dan mari sama-sama tuan-tuan dalam konteks kehidupan kita, pemimpin yang merupakan tonggak dalam konteks kehidupan itu dipilih berdasarkan kehendak Al-Quran dan Sunnah. Islam sama sekali tidak menutup pintu dengan orang kafir. Bukan kata tutup pintu. Nak berdakwah pada orang kafir, silakan. Malahan dalam konteks dengan orang kafir ni kan, dia datang ke majlis kita, dia makan, guna pinggan kita, guna mangkuk kita, guna cawan kita. Dia minum guna cawan kita. Tak payah sama. Walaupun Al-Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, tapi bila dia datang ke kita, majlis kedua kita contohnya, kita kahwinkan anak, panggil dia pun. Ada kedua tiga kawan India, kawan Cina, kita panggil. Dia makan guna pinggan, tak payah sama. Kita buka kedai pula, Cina datang, tak payah sama, tak payah sama. Tak payah buat pula ini rak pinggan mangkuk untuk kalau Cina datang. Tak payah. Kau basuh je. Najis tu dalam konteks tafsiran seluruh para ulama termasuk Nabi SAW, bukan najis ain yang kita faham. Mughallaza, mukhaffafa, mutawassita. Najis yang itu pun tak ada jawab. Budak sekolah tu kata, ya mak berhormat, ada dua najis berat. Najis berat ada dua. Mughallazah namanya. Satu, anjing berat. Cuba ya amat berhormat beri satu lagi contoh. Takkanlah tak tahu babi. Tak tahu. Matlamat Islam jelas. Yang kafir hendaklah difahamkan dengan Islam yang akhirnya memungkinkan turun hidayah daripada Allah. Allah sendiri mengatakan bahawa Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk kepada segala manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la, sekalipun jangan. Al-Marawi menyatakan dalam tafsirnya bahawa kalimah la ialah lam nafi, sekalipun jangan. Inilah makna yang tepat dengan kalimah la, iaitu kalimah lam nafi. Yang nafi ni macam dia ada 7 adik-beradik dia. Laisa, lam, macam-macam keadaan tu berbeza digunakan oleh Allah Ta'ala. Orang yang benar-benar beriman mestilah memerhati apakah tuntutan Allah terhadap dirinya berdasarkan ayat ini. Mana larangan itu larangan yang keras. Apa dia? Tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu ambil orang kafir sebagai pelindung kamu dan meninggalkan orang mukmin. Dulu kita belajar sejarah. Kedah bayar ufti pada siang. Kalau dah mengaji kopi ni dah boleh tak lagi berlaku? Tak boleh. Jawablah. Ngaji. Nanti ngaji ni. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak Malaysia minta perlindungan kepada Singapura? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak Malaysia minta perlindungan kepada Thailand? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak negeri Mekah, negeri Madinah, tanah haram tu, mereka minta perlindungan pada Amerika? Boleh? Boleh pada Saudi ya. Saudi semua boleh. Sebenarnya tak boleh. Tidak dibenarkan. Nabi memerintah Madinah disambut oleh para sahabat
tidak pernah minta sekali